Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dalam 5 minit ya. Waalaikumsalam. Jaman sihat, alhamdulillah. Saudara Abdul Salam, terima kasih. Alhamdulillah sihat-sihat. Waalaikumsalam Luqman. Waalaikumsalam Fazwan, Farida. Salam saudara Azrul, kawan-kawan saya. Pakcik Udin, alhamdulillah sihat tapi masih lagi. Waalaikumsalam saudara Syahrul. Kita tunggu dalam lebih kurang 3 minit lagi ya. Saya lihat jam 3 minit. Dan setelah itu kita akan mulakan lah ya. Ya Kak Farida, sorry lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Salmiyawati. Waalaikumsalam Puan Uzli, Panida. Hai Adriana, apa khabar? Lama tak jumpa. Mana di sekarang? Masih lagi Puan Hajar, kawan baik, kawan sekolah dulu. Okey, saya rasa bolehlah saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama sekali marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnia dan hidayahnya pada malam ini, pada malam Jumaat yang penuh barakah ini. Kita semua dapat berkumpul, berhimpun ya untuk mendengar serba sedikit solidariti yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita dapat betul-betul untuk menghapuskan COVID di daerah kita ini. Hari ini saya sepatutnya ada 4 benda saya nak sampaikan, tapi saya akan jadikan 3 saja. Iaitu pertama sekali saya akan berusaha untuk memanggil Ustaz Malik ya, Ustaz Andi Maliyai bin Yusof. Ustaz Malik saya panggil, di mana beliau adalah ustaz untuk rakan hospital Tawau yang banyak melakukan aktiviti ibadah di hospital ya. Saya ingin memanggil beliau untuk memimpin doa hari ini ya. Pertama sekali saya menjemput semua sekali rakan-rakan Facebook, terutama sekali yang berada di daerah Tawau ini. Malam ini kita semua berkumpul ya. Malam ini kita semua berkumpul. Malam ini kita semua sama-sama berdoa untuk negara kita, terutama sekali untuk negeri kita dan paling utama untuk daerah kita. Ya. Kita akan sentiasa berdoa habis kita berdoa mengikut kepercayaan ya. Mengikut kepercayaan masing-masing, cuma lead daripada ustaz. Tetapi baru saya tahu pada malam ini ada masalah communication di mana tidak dapat saya linkkan pada ustaz tersebut. Maka akhirnya saya sudah mendapat teks daripada beliau. Dan saya insya-Allah pada malam ini saya akan memimpin doa walau bagaimanapun untuk semua yang ada, sama-samalah berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Ya, boleh kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan sekalian makhluk, Tuhan yang berada di langit, Tuhan yang berada di bumi, Tuhan yang berada di antara keduanya, Tuhan penguasa Ar-Rash yang agung. Ya Allah, sesungguhnya sesuatu berada dalam pegagamu, sedikit pun tidak mampu untuk diapa-apakan selain dari Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami lemah, kami akui kami taif, kami tiada apa-apa, Ya Allah. Apa yang ada kami hakikatnya bukanlah milik kami, Ya Allah, tetapi milik-Mu, sepenuhnya milik-Mu, Ya Allah. Kami merayu padamu, Ya Allah. Pandanglah kami, Ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan belas kasihan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kasihankan kami, Ya Allah, sebagaimana kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW berdoa, memohon, merayu dan menangis padamu, Ya Allah. Sedemikian juga kami belajar berdoa padamu, Ya Allah. Banyak kelemahan kami, Ya Allah. Banyak kekurangan kami, Ya Allah. Banyak dosa kami, Ya Allah. Banyak tanggungjawab yang kami sia-siakan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, janganlah kerana dosa-dosa kami Engkau jauhkan rahmat daripada kami, Ya Allah. Jangan kerana dosa-dosa kami Engkau turunkan bala kepada kami, Ya Allah. Janganlah kerana dosa-dosa kami Engkau timpakan wabak yang ngeri ini pada kami, Ya Allah. Janganlah kerana dosa-dosa kami Engkau sakitkan orang-orang yang soleh dalam kalangan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah serta keluarga kerabat baginda kelakaman dada, kesihatan yang berpanjangan dan terpelihara daripada amal-amal yang soleh, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada Tuan Yang Terutama di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar, keimanan yang tinggi, ketenangan menghadapi keadaan ini dan terpelihara daripada bala bencana serta ahli keluarga beliau, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Perdana Menteri kami dan Sri Muhyiddin Yassin agar dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, Ya Allah. Keluasan akal fikiran, kelapangan dada, kesabaran yang tinggi, barisan menteri yang amanah dan telus serta bertanggungjawab, Ya Allah. Ya Allah, begitu juga pemimpin negeri kami, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal. Berikanlah kekuatan akal fikiran, kekuatan emosi dan perasaan keteguhan iman dalam buat keputusan, ilham dalam menyelesaikan masalah rakyat di negeri kita ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau kurniakanlah taufik dan hidayah kepada Ketua Setiausaha Negara serta Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia kerana banyak bantuan mereka dalam menangani wabak ini, Ya Allah. Engkau bantulah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Berikanlah sebaik-baik ilham kepadanya, Ya Allah, dalam menangani wabak ini. Kurniakanlah, Ya Allah, akal fikiran yang baik dalam tindakan yang pantas, Ya Allah. Kurniakanlah kesihatan kepadanya, Ya Allah. Selesaikan juga masalah-masalahnya, Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami menadah tangan memohon padamu, Ya Allah. Kami merayu padamu, Ya Allah. Kuatkanlah roh dan jasad frontliner kami, Ya Allah. Pejuang-pejuang barisan hadapan kami, Ya Allah, dalam menghadapi wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Tinggikanlah kesabaran mereka, Ya Allah. Kuatkan tekad mereka, Ya Allah. Pelihara ahli keluarga mereka, Ya Allah. Pelihara emosi-emosi mereka, Ya Allah. Pelihara perasaan mereka, Ya Allah. Agar mereka lebih teguh melaksanakan amanah yang cukup berat ini, Ya Allah. Ya Allah, kami lemah. Dalam kalangan kami ada yang bermasalah rumah tangga, selesaikanlah, Ya Allah. Ada kalangan kami ada masalah hutang, selesaikanlah, Ya Allah.
Ada dalam kalangan kami yang masalah kesihatan, selesaikanlah ya Allah. Dalam kalangan kami yang lapar, selesaikanlah ya Allah. Dalam kalangan kami yang bergaduh, selesaikanlah ya Allah. Perbaiki hubungan kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami merayu sangat padamu ya Allah. Selesaikanlah segala masalah adik-beradik, sepupu sepapat, ipar duai, pakcik makcik dan seluruh arah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah usaha-usaha kami sedikit berhasil ya Allah. Kami berusaha sehabis kemampuan kami ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami ya Allah. Tiada daya upaya kami melainkan kekuatan-Mu ya Allah. Tuhan yang Maha Agung. Ya Allah, jadilah keadaan ini supaya kami lebih dekat padamu ya Allah. Lebih bertambah amal-amal soleh kami ya Allah. Bertambah sedekah-sedekah kami ya Allah. Bertambah bacaan-bacaan Quran kami ya Allah. Bertambah zikir-zikir kami ya Allah. Bertambah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Segala kekurangan kami telah terzahir. Kami lupa, kami lalai dalam segala nikmat-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah. Akhirlah kehidupan kami, kurniakanlah kami mati dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami, perkenankanlah permintaan kami, perkenankanlah rayuan kami. Kasihanilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Malik, di mana beliau lah yang menyediakan teks doa tadi, doa yang penuh datangnya daripada hati kami semua. Tambahan lagi daripada kami frontliners. Okey, para pendengar sekalian, apapun, hari ini kita sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT kerana kita ada pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, ya. Di mana pemimpin yang kita ingin nyatakan seperti Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, telah pun dinobatkan antara ketiga pemimpin kesihatan yang terbaik di dunia. Bersyukur kita kerana Allah telah menghantar seorang insan yang dapat membantu kita untuk menjaga COVID-19 di Malaysia ini. Seterusnya juga kita bersyukur kerana di daerah kita, walaupun sekarang ini dikatakan red zone, tetapi kita ada semua penjawat-penjawat awam yang cukup komited. Kita ada Presiden Majlis Pembenaran Tawau yang sentiasa kuat, sentiasa ke depan walaupun beliau di kuarantin baru-baru ini. Tapi beliau sihat dan beliau negatif, ya. Tiada masalah dengan beliau. Begitu juga dengan kita ada Ketua Polis yang terus-menerus tiada masalah di tahun ini, terus-menerus usaha. Kita ada Ketua MKN yang terus-menerus usaha, Ketua Immigration yang bagus. Kita ada askar watania, semua sukarelawan, semua ketua-ketua jabatan, semua dapat bekerjasama dengan baik di daerah kita ini. Saudara-saudari sekalian, kita sebenarnya sudah ada kepimpinan yang baik. Kita juga ada kepimpinan negeri yang baik. Kita juga ada kepimpinan daerah yang sudah cukup baik. Sekarang ini, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita kena ada siapa saja yang boleh kasih selesaikan masalah ini dengan izin Allah SWT atau nanti Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Agung. Yang boleh selesaikan masalah ini adalah dengan kerjasama kita juga, rakyat Tawau sendiri. Sekarang kita sudah di fasa ketiga, ya, fasa ketiga PKP atau MCO, Movement Control Order, ya. Kita sudah di fasa ketiga di antara 15 hingga ke 28 April ini. Kenapa saya pilih tajuk Solidarity?
Kerana saya ingin sampaikan kepada semua, sokongan daripada rakyat itu sangat penting. Sokongan daripada rakyat. Selagi-lagi saya katakan, daripada masyarakat Tawau sendiri, itu yang paling penting. Itulah yang kunci utama untuk supaya COVID ini pupus dari daerah kita. Saya teruskan lagi. Saya nyatakan, hari ini saya menyatakan apa solidariti yang dimaksudkan. Kita kena bersatu. Apa yang bersatu yang kita maksudkan? Daripada masyarakat, kita hanya perlukan 2 perkara sahaja. Tidak banyak. Kerana yang lain-lain sudah diberikan tanggungjawab itu kepada frontliners lain. Daripada Kementerian Kesihatan, daripada ATM, Angkatan Tentera, daripada polis, daripada bomba, daripada sukarelawan lain. Mereka telah bertanggungjawab untuk semua perkara lain. Okey, sekarang daripada kita. Kita sebagai masyarakat Tawau ada 2 saja perkara yang cukup penting daripada kita. Yang pertama ialah kita kena semua muafakat solid kita semua ini duduk diam dalam rumah. Sekali lagi saya kata, kita semua kena solid. Yang pertama sekali, duduk diam, duduk secara selamat dalam rumah. Duduk secara sihat dalam rumah. Semua dalam rumah, duduk di rumah. Biarlah frontliners lain yang keluar bekerja. Itulah tanggungjawab kita masyarakat Tawau. Tidak ada lain kecuali duduk diam di dalam rumah. Yang kedua yang kita minta, setelah duduk diam dalam rumah, yang boleh menghapuskan COVID ini di daerah kita, di negeri kita, di negara kita, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan orang lain lagi. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh itu, saya ingin mengajak semua, setelah duduk dalam rumah, saya ingin mengajak semua, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, agama, dan mengikut kepercayaan masing-masing. Masing-masing berdoalah di rumah. Berdoa di rumah. Kita mohon. Kitalah yang memohon. Kitalah yang menadah tangan minta daripada Tuhan Yang Maha Kuasa agar lupuslah COVID ini dari daerah kita. Inilah yang penting daripada masyarakat Tawau, daripada rakyat Tawau. Saya hanya perlukan 2 ini saja. Inilah daerah ini perlukan, hanya 2 ini saja. Doa anda untuk frontliners akan muatkan lagi semangat frontliners. Doa anda untuk negeri ini akan kuatkan lagi semangat pemimpin untuk sentiasa membantu semua rakyat yang memerlukan bantuan. Doa anda kunci utama. Jika Tuhan perkenankan, kun fayakun, maka jadilah apa saja, pasti akan jadi. Ya, saya sudah habiskan. Itulah solidariti, hanya 2 saja. 2 yang saya ingin kongsikan. Duduk diam dan selamat. Duduk diam dan selamat ya. Jangan pula lah masa-masa ini duduk diam di rumah, tiada kerja, jadi mau buat TikTok, naik panjat tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga, terjatuh. Astaghfirullahaladzim, patah kaki, satu lagi. Jadi duduk diam, duduk selamat, duduk dengan sihat di rumah. Boleh? Itu permintaan saya. Dan yang kedua, doa. Kita tanpa putus, setiap waktu, setiap masa kita berdoa terus, mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, saya sebenarnya ingin melanjutkan. Saya ingin lanjutkan ialah kepada dalam waktu PKP ini. Ya, dalam waktu PKP ini, apa yang kita patut buat di rumah? Itu sebenarnya saya ingin nak lanjutkan. Tetapi ini saya akan buatkan topik kerana Tawau Kini ada menjemput saya untuk buat dialog, sesi dialog, dan saya terima sesi dialog itu dan saya bawa kepada mereka. Saya kata kita buat hidup sihat semasa PKP. Ya, sebab dalam waktu PKP kena ingat.
Makan, tidur, duduk, makan, tidur, duduk, makan, tidur, duduk. Kita khawatir kalau ada masalah-masalah. Jadi sepanjang PKP, apa kita buat, kita akan sentiasa buat sesuatu. Jadi itu besok saya akan sampaikan. Hari ini, InsyaAllah besok ya. Okey, hari ini saya ingin nak teruskan lagi. Saya cuma nak bertanya, daerah kita ni setiap pagi masih jam. Mungkin ada siapa ingin, saya bagi sesi soal jawab dalam 5 minit saja. Mungkin ada sesiapa ingin menyampaikan apa masalah sehingga terpaksa untuk tak dapat avoid jam-jam ini. Terpaksa turun ke bandar. Mungkin ada siapa yang ingin berkongsi. Tapi sebelum itu, saya ingin berkongsi sedikit tentang pesakit-pesakit COVID yang telah sihat dan pulih pesakit-pesakit yang telah sembuh. Mereka telah pulang. Ada 20 lebih di tahun ni dah pulang Kita dah pulang, mereka dah pulang, mereka duduk di rumah. Tetapi walaupun mereka masih lagi duduk untuk kuarantin di rumah sebab mereka tidak mau keluar. Macam kita ada PKP kan, jadi kita tak keluar lah. Mereka pun tak keluar lah, mereka duduk di rumah. Jadi mereka banyaklah mengorder makanan daripada rider-rider ni, macam Grab Food lah, Food Panda ke apa ni. Mereka order. Sekali bila mereka pergi mengorder, mereka pergi ke sana, mereka order, apa jadi? Mereka order through online apa semua. Bila motor tu datang, hantar makanan, bagi, dia tengok dalam tu, itu berapa sakit hari tu kalau tak salah. Balik, dia telefon balik rumah tu. Dia cakap, ini ke yang pesakit hari tu? Cakap, ya. Saya tadi datang rumah kamu, tak apa-apa ke saya? Saya okey ke? Saya tak kena ke penyakit? Tolonglah, jangan bagi negatif stigma kepada pesakit-pesakit yang sudah sembuh Mereka yang sudah sembuh insya-Allah. Okey, insya-Allah. Kalau jauh saya akan tunjukkan contoh saya sendiri. Sewaktu saya sakit, sebelum saya diagnose, saya di rumah, saya masih lagi bersama dengan keluarga, saya masih lagi meeting bersama dengan beberapa orang semua dan di bilik gerakan, di NPT di sana dan sini. Tapi saya ingin menyatakan semua yang bersama, yang kontak bersama saya itu negatif. Maksudnya di sini apa? Mungkin kerana ada sesuatu yang menyebabkan mereka kena, jadi mereka semua negatif. Jadi semua negatif. Yang saya boleh kena mungkin kerana saya tidak ambil precaution. Saya jumpa pesakit yang ada simptom tapi saya tak tukar masker, saya terkena dari situ apa semua. Jadi semua yang dah sembuh, tolong janganlah bagi mereka negatif stigma sehingga mereka semua sedih. Saya dengar ada yang sedih tau. Mereka duduk rumah tu cakap, bila ada rider cakap begitu, sedih. Ya. Okey, boleh? Boleh ya? Alright. Okey, tadi saya ada terima salah satu iaitu cakap banyak scammer, lepas tu bila diorang punya account kena hack sehingga apa orang panggil ni, sehingga mereka terpaksa turun ke bank. Tak, cuba cari jalan. Kalau dapat, boleh ke hanya buat panggilan ke bank, macam mana untuk cuba usahakan agar tidak sampai turun ke bank? Ada cara? Atau tetap juga kena ke bank? Kalau itu dah tak boleh buat apa-apa lah. Dan yang kedua tadi saya terbaca ialah certain people masih tak ambil serius. Ini yang masalah. Certain people yang tak ambil serius. Tolonglah ambil serius masalah ini. Kita ingin COVID ini selesai. COVID selesai, tawau bebas, kita semua dapat bekerja seperti biasa, berniaga seperti biasa, kita semua dapat hidup seperti biasa, semua orang tak akan ada masalah. Tetapi yang kita risau, kalau ini dipanjangkan lagi dan dipanjangkan lagi, akan banyak masalah kita. Ya. Kita tengok. Okey, ada lagi yang cakap daripada saudara Amrullah ni. Ke bank ambil duit di ATM dari luar bandar, doktor.
Kekurangan barang bagi yang duduk jauh dari bandar dan terpaksa madu dari Batu 15 sebagai contoh ke Bandar Tawau. Waalaikumsalam Puan Nuraini. Okey, kekurangan bekalan. Okey, yang ke bank ATM. Saya rasa kalau daripada arah Jalan Apas semua dapat selesai kan? Dari Jalan Apas. Sebab di Batu 10 ada, di Balung pun ada. Cuba kita diversionkan ke arah-arah sana untuk dapatkan duit lah. Okey, cuma yang saya agak ini, kekurangan bekalan makanan bagi yang duduk jauh dari bandar dan terpaksa memandu dari Batu 15 sebagai contoh ke Bandar Tawau. Dari Batu 15. Dari Batu 15 bukan sudah ada kan di ini? Di ini, yang apa nama itu? Di Bandar Seri Indah. Saya rasa Bandar Seri Indah tu ada tu. ATM boleh ambil di sana. Kalau rosak tolong inform lah kepada PKOB. Saya rasa kalau MPT tahu tu mereka akan push bank habis-habisan untuk kasih cepat bagus apa semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan kakak saya sendiri. Kakak saya ada kata yang dikenal pasti sudah rawatan sembuh tu tak perlu risau. Tapi orang yang positif, yang berkeliaran yang tidak dapat dikenal pasti itu patut risau. Itu sebabnya kita mahu semua orang divert. Duduk dalam rumah. Kalau ada yang positif, kita tidak test pun, tetapi orang tersebut memang tiada simptom, dia pandai hilang sendiri dalam waktu tempoh 14 hingga 28 hari. Jadi duduk dalam rumah. Duduk betul-betul dalam rumah, jangan kontak dengan orang. Itu yang paling penting. Jimat balung, boleh guna debit card. That's the best. Gunakan debit card. Batu 3 ada bank, pakai. Daripada Batu 10 ada bank ATM. Jadi daripada yang apa saya rasa tiada masalah. Kita akan okey tu daripada Jalan Apas. Yang saya cuma dapat aduan ialah yang daripada Kalabakan. Betul. Daripada Kalabakan. Daripada Kalabakan saya dengar memang tidak ada ATM, tiada bank, tiada apa semua pun tiada. Jadi saya mendoakan agar semua agar semua kita minta pemimpin-pemimpin setempat cuba tengok perkara ini, mungkin mereka boleh bantu. Mereka sebenarnya kerja keras ya, pemimpin-pemimpin setempat. Kesian juga saya tengok pemimpin setempat, mereka kerja cukup keras. Mereka kerja habis-habisan, turun pagi, petang, siang, malam. Mereka betul-betul saya boleh nampak dalam Facebook lah, yang mereka hantar bantuan di sana, bantuan di sini. Masih banyak lagi yang yang terlepas pandang. Tapi dia seperti ini, ada 100 orang, 90 orang sudah terjalan dengan baik. Cuma dekat 10 orang ni lagi masih terlepas pandang. Jadi satu-satu mereka akan cuba bantu. Jadi bantu mereka supaya mereka dapat membantu. Kalau tak dapat bantuan, cuba kontak mereka untuk cuba dapatkan bantuan. InsyaAllah saya rasa pemimpin setempat, saya nampak mereka cukup aktif lah. YB yang ada, NGO yang ada pun cukup aktif. Untuk bukan warga negara, saya tengok baru-baru ini Rotary Club, mereka bekerjasama dengan Konsulat Indonesia, bantu semua di mereka bantu untuk warga-warga Indonesia yang ada di Tawau. So should be okay, bagus juga. Okey, Puan Farid kata hari-hari pergi hospital tetap juga jalan jam macam tiada PKP. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Kita doakan, sekarang ini tanggungjawab kita semua, masyarakat. Kamu ada di kawasan perumahan kamu. WhatsApp jiran-jiran yang ada. Perbaiki hubungan dengan jiran-jiran yang ada, tanya jiran-jiran. Ada keperluan kamu turun bandar? Kalau tiada, tak perlu turun. Kalau ada yang cakap, ya perlu turun kerana tiada makanan, tiada apa. Cuba saling membantu dahulu. Okey? Cuba saling-saling membantu dahulu. Bantu dalam-dalam ni, bantu dalam-dalam sana, bantu. Bila semua bantu, insya-Allah mereka pun tak perlu turun. Cuba kita doa. Ya Puan Ida, saya ada live hari ini kerana saya ingin mengatakan topik 3 tu saja. Alright. Yes, alert jiran dan family dulu. Saya sangat setuju dengan Puan Hasrani. Itu sebab yang saya cakap, bagi mereka. Rosdi, doktor, saya nak tanya sikit, security guard ni dikira frontliner juga ke macam mana? Okey. Bagi saya, selagi orang tu bekerja,
untuk membantu. Frontliner pun bagi saya mereka tetap frontliner. Okay? Itu pendapat saya. Itu pendapat saya lah. Okay. Puan Rosdi ya. Encik Rosdi Sofia. Betul. Saya anggap juga frontliner. Menurut kawasan Merotai Kelaban dan area sekitar itu. Dari Encik Muhammad Nur Sobri Muhammad Abbas ya, penduduk luar bandar kawasan Merotai Kelaban dan area sekitar tu, kesian doktor. Jauh dari bank, ATM pun dah ada. Kalau kehabisan wang, bekalan terpaksa turun ke bandar. Betul. Itu saya cakap. Saya hanya dengar yang di kawasan-kawasan dari Kalabakan ke. Saya setuju dengan Encik Muhammad Nur Sobri. Tapi itu saya nyatakan, saya yakin pemimpin setempat itu sedang berusaha. Saya sebenarnya ada mencadangkan sesuatu. Saya cadangkan hari itu di Facebook saya, iaitu Taman Syurga. Taman Syurga. Saya ada hari itu, Taman Syurga. Di mana sesiapa yang beli barang di kedai, katakan di kedai di Merotai, beli barang RM100, dia beli ekstra RM10. Ekstra RM10 itu letak di luar kedai, buatkan satu ruangan Taman Syurga. Sesiapa yang berperlukan, mereka akan datang ambil yang perlu saja. Di Hospital Tawau kita ada praktikan, kita panggil rak syurga. Rak syurga. Sangat efektif. Alhamdulillah, sangat efektif. Kita kena cuba. Memang kita takut kalau orang ambil kan, tapi kita cuba. Okey, sekejap. Yang ini, ketua kampung main peranan doktor lantik 1-2. Betul. Saya sudah ada nyatakan hari itu. Seingat saya sampaikan kepada live Facebook saya sebelum ini. Satu taman tu, satu deret rumah tu mungkin lantik 1-2 ketua untuk belikan barang. Satu deret lagi, lantik lagi satu. Satu deret lagi lantik. Jadi yang turun tidaklah satu deret yang ada 20 tu, yang turun cuma 2. Jadi kalau ada 10 deret, baru turun 20 daripada 200 yang perlu turun. Itu yang kita perlukan. Okey. Alhamdulillah saya sihat, semua bagus. Okey. Terbaik doktor. Sementara ATM dibina, sediakanlah ATM bergerak di Kalabakan. Saya setuju, Saudara Melvin. Kalau ada cara dia, memang saya setuju. Ini mungkin saya dengar, saya dimaklumkan yang YB, salah satu YB di Adun yang di dalam Kalabakan area, ada sudah cuba berusaha. Kita doakanlah, kerana mereka cuma boleh berusaha. Mereka bukan bank. Kalau Adun tu sendiri adalah bank dia sendiri, confirm dia pergi buka ATM dia sendiri, tidak ada masalah. Tapi ini masalah dia terpaksa minta bantuan bank-bank yang ada di Tawau. Jadi kita doa. InsyaAllah semoga itu berhasil. ATM bergerak tu sementara. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya dapat rasa isu utama yang keluar iaitu 2 sahajalah. Yang pertama iaitu dari kawasan Kalabakan yang memang tiada ATM, tiada mendapatkan duit sehingga terpaksa turun ke bandar untuk pergi ATM. Betul, saya setuju. Jadi itu cuba fikir, bincang dengan pemimpin setempat, dan mereka, saya tahu mereka juga berusaha, kita juga berusaha, kita cari jalan. Kalau tiada, kita terpaksa untuk buat apa yang kita dapat. Kawasan Pulau Sebatik, doktor lagi kesian ATM tiada habis duit, terpaksa ke bandar untuk beli. Ada cara mudahkan mereka untuk beli bekalan kerana masa pemuda yang terhad. Betul. Saya setuju dengan perkara ini. Mungkin kita tengok, minta YB setempat di sana, pemimpin setempat, kalau ada lah mereka boleh kerjasama dengan toko-toko besar, di mana toko-toko itu boleh bagi hutang. Bagi je dulu bahan makanan. Cukup 2 minggu, habis sejak PKP, turun bandar, ambil duit, bayar diorang. Mana tahu. Ataupun toko-toko besar itu boleh buat merchant untuk kasih kad debit semua. Mana tahu. Kita doalah yang mana baik ya. Saya rasa itulah masalah utama. Yang banyak yang datang adalah daripada area Kalabakan yang di sana tiada kemudahan. Jadi saya, insyaAllah, saya yakin pemimpin setempat sedang mendengar dan pemimpin setempat akan menyelesaikan masalah anda. Saya yakin insyaAllah mereka tak akan putus berusaha. Usaha mereka. Jadi yang perlu sekarang ialah daripada kita, masyarakat Tawau. Satu, duduk diam dalam rumah. Yang kedua, doa. Kita doa agar semua pemimpin dapat berusaha untuk bantu kita. Semua dapat berusaha untuk bantu kita. Okey? Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya rasa saya sudah ambil masa lama. Sesungguhnya semua yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk dan yang kurang dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri.
Saya rasa saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.